Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan pilihannya maka pada malam ini kita masih lagi berada dalam majlis pengajian kitab Ihya Ulumuddin. Kita sangat bersyukur kerana daripada sekian ramai manusia di luar sana kita menjadi orang yang dipilih. Sedangkan kita pun tahu kita bukanlah orang yang terbaik, tapi atas kasih sayang Tuhan, Dia memilih kita untuk meneruskan pengajian. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut kepada pelajaran hari ini, saya ingin mengimbas kembali pelajaran dalam kuliah yang lalu. Dalam kuliah yang lepas, kita berbicara tentang adab-adab belajar, adab-adab satu orang pelajar, khususnya dalam ilmu agama. Adab belajar yang pertama, kita hendaklah suci diri dan suci hati. Suci diri ini semua orang boleh kata suci dirilah. Bila datang ke masjid, datang ke surau, pakaian pun bersih, diri pun bersih. Cuma masalahnya nak suci hati. Yang ini ada masalah sikit. Jadi kata Imam Ghazali, kalau kita datang belajar ilmu dalam keadaan hati kita ni tak suci. Apa maksud tak suci ni? Dia penuh dengan sifat-sifat mazmumah lagi. Sifat marah, sifat dengki, sifat tamak, haloba, riak semua. Jadi ilmu ni tak boleh masuk banyak. Dia tak melekat. Bagi banyak pun melekat tak banyak. Kita contohkan dulu seumpama satu cawan yang di dalam dia dah ada karat. Karat air kopi. Semalam punya air kopi. Karat tu pula setengah. Jadi bila kita nak masukkan air baru, dia tak boleh nak masuk, separuh saja masuk. Sebab di bawah tu penuh dengan karat kopi dah. Jadi kita nak belajar ilmu agama, kenalah suci diri dan juga suci hati. Maksudnya suci zahir dan suci batin. Katakanlah hati yang tak suci tak bolehkah datang belajar agama? Sebab dia kata tadi syarat dia kena suci diri, suci hati. Jawapannya boleh juga. Bahkan memang kena datang pun, walaupun kita tahu hati kita tak cukup suci lagi. Kita ambil contoh tamsilan tadi, kopi tadi. Sungguh pun di dalam cawan tu dah ada kopi dah dan keras. Tapi kalau kita jirus juga dengan air lama-lama, dia akan hancur juga kopi tu. Kalau kita tengok dalam gua batu, kadang-kadang air menitik. Menitik jatuh ke atas batu dalam gua batu tu. Bukan air laju pun, tapi air tu dia menitik dah bertahun-tahun, menyebabkan batu di bawah ni tu berlekuk. Batu pun boleh berlekuk kalau setiap hari dititik dengan air. Apatah lagi hati manusia. Hati manusia ni kalau tak suci pun dia kena datang juga. Cuma lambatlah sikit berbanding dengan orang yang hati dia suci. Tapi nak kata kena datang, memang kena datang. Jadi adab yang pertama, kena suci diri dan juga suci hati. Suci zahir dan suci batin. Kemudian kita ada sentuh tentang orang musyrik. Orang musyrik ni macam mana? Kita petik satu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Macam mana yang dia katakan orang-orang musyrik yang sembah berhala ni sebagai najis? Adakah mereka ni najis di luar? Zaman sekarang ni orang bukan Islam pun, termasuk orang musyrik pun, dia dah luar dia dah tak berapa najis, tak najis dah. Mereka ni bersih badan. Jadi yang dimaksudkan najis dengan ayat ini ialah najis yang di dalam, najis rohani. Dia tak boleh kata dia ni bukan orang Islam, tak boleh sentuh lah najis. Dia bukan macam tu. Najis tu bukan di luar ni, di dalam hati dia tu. Rohani dia tu yang bernajis. Kalau nak kata di luar ni, mereka pun sekarang bersih, bahkan lebih bersih daripada kita. Sebab dia jaga kesihatan. Kalau orang kafir zaman dulu sungguhlah, dia berak pun tak basuh. Sekarang ni ramai dah basuh. Bahkan ramai pula yang dah bersunat. Kalau zaman sebelum-sebelum ini, yang bersunat ni hanya orang Islam, orang Yahudi dan sebahagian besar orang Kristian. Tapi sekarang ni yang bukan agama tiga-tiga ni pun dah bersunat banyak dah. Jadi dari segi luarannya, orang musyrik, orang kafir pun dia tak najis. Yang dalaman dia tu, dalaman dia tu, rohani dia tu yang najis. Perkara ketiga, perkara penting kita sentuh, satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi Muhammad, maksudnya
malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjing di dalamnya. Kalau dalam rumah tu ada pelihara anjing, maka malaikat tak masuk. Nak pelihara juga, peliharalah di luar. Jadi Imam Al-Ghazali dia mengambil tamsil ibarat daripada hadis ni. Bukan dia tafsir, bukan dia takwil. Kita dah hurai dah minggu sudah. Dia ambil satu tamsil ibarat. Dia kata kalau dalam rumah yang ada anjing, malaikat tak masuk. Jadi hati kita pun macam tu juga. Kalau dalam hati kita ni penuh dengan sifat-sifat yang tak baik, ilmu dia tak boleh masuk. Itu tamsil ibarat. Sebab apa? Ilmu ni dibawa oleh malaikat. Malaikat-malaikat ni makhluk Allah yang suci. Mereka ni suci, nak masuk dalam tempat tak suci tak boleh pergi. Dia tak boleh nak masuk. Sebab ilmu-ilmu ni dibawa oleh malaikat. Bahkan apa saja yang berlaku dalam alam ni, dia ada kerja malaikat di belakang ni. Jadi bila Nabi Muhammad kata malaikat tak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjing di dalamnya, hati kita pun macam tu jugalah. Kalau hati kita ni penuh dengan sifat-sifat ganas, sifat-sifat buruk, sifat-sifat keanjingan, malaikat pun tak boleh nak masuk bawa ilmu, masuk ke dalam. Sebab itulah kalau dia belajar lama-lama pun payah. Tak masuk banyak, dapat sikit saja. Jadi itu dikatakan tamsil ibarat, bukannya tafsir, bukannya takwil. Sebahagian orang dia menuduh Imam Al-Ghazali sebagai kaum batiniah sebab takwil. Konon ikut kaum batiniah tak? Dia ambil tamsil ibarat. Contoh ayat yang selalu kita baca, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Maksud dia, apabila bumi digoncang dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya selama ini.